Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid tahun 5. Okey, kita bersama dalam kelas pendidikan kesihatan unit 13, unit terakhir kita. Okey, jadi minggu lepas sebelum ni kita dah masukkan unit 13. Okey, hari ni cikgu nak tambahan bagi tambahan informasi tambahan tentang bantuan awal kecederaan. Okey, kat sini kita fokus pada melecet dan satu lagi ialah melecur melecet dan melecur. Jadi sebelum ni kita dah belajar apa itu melecet, punca-punca dan cara untuk kita merawat bantuan awal. Bantuan awal ni ialah bantuan rawatan sebelum kita pergi jumpa doktor ataupun pengamal perubatan. Jadi untuk bantuan awal ni semua kena tahu supaya dapat mengurangkan risiko kecederaan yang lebih teruk. Okey, jadi di sini cikgu nak ulang balik. Okey, kecederaan melecet. Okey, nombor 1 tengok bantuan awalnya ialah hentikan aktiviti. Okey, hentikan aktiviti. Terus contoh dalam permainan bola sepak ke ataupun apa-apa permainan aktiviti yang tinggi dia punya cara permainan kita ataupun cara kita gunakan anggota tubuh badan tu tinggi, penggunaannya pasti akan menyebabkan kecederaan. Nombor 1, kalau kita tidak warming up ataupun seterusnya, jika kita tidak menggunakan sport attire ataupun sport attire dalam bahasa Melayu ialah suit yang sesuai untuk permainan tersebut. Sesuatu permainan akan mendatangkan kecederaan, melecet lah. Okay, contoh kasut, pakai boot adik, awak punya kaki dah besar sikit, so untuk aktiviti tinggi dia punya tahap permainan tinggi, okay, akan menyebabkan kaki awak melecet. Okay, so nombor 2, cuci luka dengan air bersih, okay, di kawasan yang sakit tu. Okay, nombor 3, balutkan. Okay, baru letak apa-apalah ubatan ataupun balutan. Okay, so kalau murid-murid nampak di sini, okay, jom kita tengok. Sebenarnya untuk kecederaan awal, bantuan awal ni kita boleh rujuk kepada Pricer. Okay, Pricer ni ialah kaedah untuk apa-apa juga, bukan setakat melecet, apa-apa kecederaan. Okay, murid-murid kena tahulah. Ingat Pricer, harga, Pricer. Ini singkatan lah sebenarnya. Ini adalah topik tahun 4 sebenarnya. Okay, jadi sepatutnya murid-murid tahun 5 dah tahu. Okay, dah tahu dan sekurang-kurangnya maklum pasal Pricer ni. Jadi Pricer ni apa dia? Nombor 1, P ialah prevent. Okay, prevent di sini prevent. Okay, kita tulis prevent. Okay, yang ni lah, prevent ni maknanya berhenti. Okay, kalau kita rujuk pada gambar kita tadi, okay, memang nombor 1 hentikan aktiviti. Ni Pricer ni P. Okay, so seterusnya kita tengok pada gambar murid ni, budak ni, dia dah buka kasut dia. Okay, so kat sini Pricer R. Okay, R apa R kat sini? Ada 2 R. So R kat sini ialah rest, rehat. Rehat ni maknanya lepas berhenti tu rehat kan? Tapi biasa kalau kita cedera memang kita akan buat ni secara automatiknya, betul? Rehat. Okay, rehat maknanya untuk anggota yang sakit tu jangan kita bagi bebanan. Sama ada kamu kata, tak apa, sikit je ni, boleh main lagi. Kamu seronok ataupun excited tengok kawan-kawan masih lagi main, rugi pula tak main kan. Jadi kamu pun jalan je. Okay, sebenarnya itu salah. Jadi kamu kena rest. Okay,
rest, rehat. Okay, next nampak ni. Kita pun dah tahu apa kat sini jawapan dia. Ialah ais. Okay, terus pergi dapatkan ais di sekolah ni, mungkin di kantin sekolah. Okay, yang terbaik sekali kat kantin sekolah lah. Okay, pastikan ais itu mencukupi dan diisi dalam bekas plastik ke, okay? Dan tuam, namanya tuam sejuk ini kita panggil dia sebagai tuam sejuk. Elakkan daripada tuam panas, okay? Ataupun kita gunakan minyak panas. Okay, secara saintifiknya, kalau kita gunakan benda yang panas akan menyebabkan haba. Okay. Apabila kita letakkan haba pada suatu permukaan itu akan panas, dan sifat haba ni menyebabkan sesuatu molekul itu bergerak. Bila bergerak dia kembang. Okey, jadi kalau kamu letak minyak panas pada kawasan yang cedera, dia akan menyebabkan kapilari darah ni semua kembang. Jadi bila kembang, makin besar lubang kapilari darah kita, makin banyak darah akan dipam kat situ. Okey, maka makin teruklah kamu punya lebam. Lebam ni sebenarnya apabila kapilari darah kita pecah. Bila pecah, darah dalam kapilari itu akan terkeluar. Itulah menyebabkan lebam. Okey, elakkan daripada minyak panas, lotion ke, tak kisahlah apa, yang penting sejuk. Okey, sejuk. Okey, so next tengok gambar ni. Okey, yang tinggalnya ialah elevation, refer dan compress. Okey, compress lah. Yang ini compress. Cara nak compress tu ialah kita bagi balutan je. Jangan ketat sangat, jangan longgar sangat. Just nice, tanya dia, okey tak? Asal dia rasa sikit, rasa macam dipegang, okey, tight tu, okey. Compress untuk mengelakkan daripada darah lebih banyak keluar. Contoh okey, next. Okey, elevation elevation ni maknanya kita baringkanlah pesakit. Okey, baringkan untuk pastikan kedudukan kaki ni lebih tinggi, letak bantal. Maknanya lebih tinggi daripada apa? Lebih tinggi daripada jantung. Okey, agak-agak je. Okey. Dan terakhir sekali, refer. Okey, refer Okey, refer. Okey, refer pada doktor lah. Ini tadi bantuan awal. Itulah bantuan awal. Okey, ini adalah pricer. Okey, ini pricer. Ini semua ialah kaedah pricer. Ingat je. Okey. Ada satu lagi kaedah namanya ialah toe taps. Okey, toe taps ni lebih kepada, bukan yang ini. Dia lebih kepada ni, pertolongan. Kita tengok jap. Haris, jom main bola. Apa? Main bola? Jam berapa? Okey, ni macam biasalah, sekejap main bola kan. Jom lah, cepat. Kita lajukan sekejap. Aku training macam ni. Okey. Ini biasa kita buat kan dengan kawan-kawan. Okey. Okey, ni dia cedera. Apaan Haris? So, toe taps ni ialah cara untuk kita tahu tahap kecederaan dia. Okey, kecederaan dia teruk ke? Okey, tengok ni. Satu kaedah membuat penilaian terhadap kecederaan mangsa. Nak tahu kecederaan dia teruk ke, biasa-biasa ke. Okey, kita guna toe taps. Apa itu toe taps? Okey ni. Mana sakit dah? Talks. Okey, nombor satu talks. Bercakap dengan mangsa yang mengalami kecederaan. Kita berbual, tanya. Tanya sakit kat mana ke. Okey, lepas tu observe. Okey, lihat kat mana kawasan yang cedera. Ada biru-biru ni. Masa terselio ni. Sentuh ni. Okey, touch. Kita sentuh. Tanya dulu mangsa. Boleh tak sentuh? Okey, kalau dia dah bersedia, tak terkejut, kita sentuh. Dan tengok respon dia. Okey, respon dia sakit, teruk ke?
ataupun biasa lagi. Boleh tak? Okey, yang A, active movement. Okey, arahkan masa supaya menggerakkan anggota badan. Cuba suruh dia gerakkan mana yang sakit tu, dia cuba kena gerakkan. Kalau dia kata tak boleh, okay, next kita pergi passive movement. Boleh tak? Jika tak boleh, kita tolong pula. Sikit je. Okey, tolong gerakkan. Nak tahu respon dia. Dan seterusnya S skill, arahkan bangsa untuk melakukan pergerakan asas. Contoh ni macam ni lah. Okey, beberapa orang kawan tolong kita nak tahu tahap dia, sakit dia macam mana. Boleh? Boleh. Okey, tak apa-apa. Yang terakhir sekali, barulah kita guna pricer tadi. Okey. So ini ialah kaedah-kaedah bantuan awal lah yang kamu boleh gunakan. Okey, jadi untuk melecur semua sama. Okey, jadi ini minggu lepas dah buat. Jadi cikgu nak arahkan kamu untuk buat poster. Okey, guna buku yang cikgu dah bagi, buku tulis. Okey, gunakan buku surat satu buku surat saja. Okey, buat, nak tiru macam ni pun boleh, nak ikut cara kamu pun boleh, tapi yang penting ada poin-poin ni. Okey, tahukah kamu faedah bersukan? Ni ada. Nombor 1, menjaga ketahanan diri, mengurangkan risiko penyakit, memupuk nilai murni, membina minda yang cerdas, sihat tubuh badan. Okey, kenapa poster ni terakhir sekali? Kerana kecederaan dalam bersukan tu memang sentiasa ada, risikonya sama ada tinggi ataupun rendah. Okey, jadi jangan guna alasan alamak takut cedera, so aku tak nak bersukan. Okey, gunakan kaedah-kaedah ataupun tip-tips yang betul untuk kita bersukan. Pastikan nombor 1, warming up lah. Okey, nombor 2, pakaian kena betul, peralatan kena betul. Okey, yang nombor 3, safety first. Yang nombor 1 lah, sebenarnya nombor 1 ni safety first. Okey, elakkan bergurau, okey, dan sebagainya. Okay, jadi itu saja daripada Cikgu Syah. Okey, jadi cikgu harap kamu dapat siapkan dan hantar gambar dalam Telegram. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.